Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang sudi klik video ni. Make sure korang tengok video Nina sampai habis kalau korang nak tahu apa yang dah jadi. So, siapa kat sini yang dah pernah tengok filem Conjuring? Kalau korang nak tahu, filem tadi tu sebenarnya adaptasi daripada sebuah kisah yang benar dan pernah terjadi. Yang tak tengok filem tu, korang better pergi tengok sebab cerita dia pun not bad juga. Okay, cerita yang Nina nak kongsikan hari ni adalah tentang seorang pesalah yang telah dituduh membunuh seorang lelaki iaitu Tuan Tanah. Alasan kenapa dia bunuh, dia cakap bukan dia yang buat, tetapi disebabkan dia kena rasuk dengan syaitan. Kisah pasal dia ni telah menjadi sejarah di Amerika. Sebabnya ni adalah kes pertama yang melibatkan mistik. Bukan tu je, peguam bela suspek tadi tu juga telah menggunakan alasan yang sama untuk membebaskan si suspek. Tak ke pening pihak hakim ni nak settlekan masalah ni. Dah lah melibatkan undang-undang negara. Lepas tu pesalah tadi tu pula bukannya melakukan hal yang kecil, benda yang besar, bunuh orang. Jadi macam mana diorang nak relatekan kes mistik ni dengan undang-undang mereka? So Nina dah tak sabar lagi untuk kongsikan cerita ni dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Kisah perbicaraan tentang Ann Johnson pernah menjadi bualan hangat di Amerika pada suatu ketika dulu. Kes dia ni juga telah digelar sebagai The Devil Made Me Do It. Kes dia ni telah pun diadaptasi ke sebuah filem yang bertajuk The Conjuring. Selepas Johnson ni kena tangkap dengan polis, dia pernah minta bantuan daripada Ed dan juga Lorraine Warren untuk tolong dia. Diorang nak buktikan kepada pihak polis yang semasa kejadian tu terjadi, maksudnya kejadian bunuh tu lah, yang si Johnson ni betul-betul kena rasuk dan bukan dia yang buat. So kejadian ni terjadi pada 16 Februari tahun 1981 di Amerika dan John pada masa tu baru berusia 19 tahun. Yes, masih lagi muda. Johnson tadi telah tikam Tuan Tanah sebanyak 22 kali yang bernama Alan Bono berusia 40 tahun sampailah si Bono tadi tu mati. Pisau yang diguna tu pisau kecil je, pisau yang orang kata boleh masuk dalam poket sepanjang 5 inci. Kes ni memang mengejutkan warga Brookfield pada masa tu. Sebabnya sepanjang 193 tahun yang lepas tak pernah ada kes yang macam ni. Kalau setakat jenayah kecil-kecil macam mencuri ke apa ke, itu benda biasa lah. Tapi kalau kes yang melibatkan pembunuhan ni tak pernah terjadi lagi sejak 193 yang lalu. Lagi satu, Johnson ni bukanlah budak yang bermasalah dan dia memang tak pernah ada rekod jenayah. Orang memang tak expect langsung yang Johnson ni akan berubah menjadi seorang manusia yang tak berperi kemanusiaan langsung. Dikatakan benda ni terjadi disebabkan pergaduhan je. Diorang bergaduh sebab apa pun Nina tak sure sebab tak banyak detail sangat pasal kes ni. So selepas Johnson ni bertengkar dengan Bono, dia pun tikam Bono dan Bono pun mati. Pada masa ni lah Johnson cakap yang dia memang tak ingat apa-apa yang terjadi sebab dia kena rasuk. So saksi dalam kes ni adalah adik Johnson sendiri dan juga girlfriend dia. Lepas dia dah kena tangkap dengan polis, Johnson memang tak mengaku dia bersalah. Bila polis tanya apa yang kau buat pada hari tu, macam mana kau buat, dia memang tak ingat. Dia kata sebab syaitan yang rasuk saya, bukan saya yang buat, dia yang buat. Lepas tu dia tuduh yang syaitan tu yang paksa dia untuk buat macam tu. Peguam bela Johnson pun backup Johnson dan cuba membuktikan kepada pihak berkuasa yang Johnson memang kena rasuk pada hari tu. That's why lah kes Johnson hangat sangat diperkatakan pada masa tu sebabnya dia tak mengaku dia bersalah. Lepas tu dia salahkan syaitan pula. Kalau ikut logik akal manusia kan, orang macam kau ni buat lawak ke, macam tu. Are you kidding me? Kau yang buat, lepas tu kau tuduh benda yang orang kata apa tak nampak dengan mata. So kejadian rasuk ni kan bermula dengan adik girlfriend dia sendiri yang bernama David Glatzel berusia 11 tahun. David dikatakan selalu berhalusinasi dengan benda-benda yang menakutkan. David juga selalu nampak lelaki yang kurus menyerupai binatang, mata hitam dia besar, gigi tajam, telinga runcing, bertanduk dan juga kuku dia panjang. Makhluk seram tadi tu selalu pesan dekat David untuk berhati-hati. Setiap kali David ni kena rasuk, dia akan menggeram. Lepas tu kadang-kadang tu dia macam berdesis, macam bisik-bisik. Contohnya macam macam tu. Kadang-kadang tu kan dia akan berubah perwatakan dia. Dia suka tendang, lepas tu dia suka gigit dan maki benda-benda yang tak elok. Dan dia juga akan selalu bercakap tentang hal-hal yang melibatkan kematian. Kalau ikut daripada POV David ni sendiri, dia cakap ada tangan yang mencekik leher dia, tapi dia kata tangan tu dia tak nampak rupa fizikal, cuma dia dapat rasa yang cekik dia tu adalah tangan yang kuat. Kalau ikut cerita mak David pula, dia cakap memang anak lelaki dia ni selalu kena rasuk. David juga selalu cakap dekat mak dia ada seorang lelaki tua ni yang suka ejek dia. Kadang-kadang tu David ni akan terbangun pada waktu tengah malam dalam keadaan yang menangis-nangis dan menjerit sebabnya dia kata dia nampak benda tu. Lepas tu mak dia pun terpaksalah panggil orang expert dalam bidang-bidang mistik ni untuk merawat anak dia dan dia
telah memanggil pasangan Warrens tadi untuk menghalau benda yang kacau anak dia. In case kalau korang tak tahulah siapa pasangan Warrens ni, diorang ni sebenarnya ahli paranormal yang sangat terkenal di Amerika. Proses menghalau hantu yang ada dalam badan David ni memang memakan masa berhari-hari. Semasa upacara menghalau hantu tadi ataupun orang panggil sebagai exorcism, dikatakan si Johnson tadi sanggup berkorban demi adik girlfriend dia. Jadi dikatakan selepas Warrens tadi tu berjaya mengeluarkan benda yang ada dalam badan David, tiba-tiba benda tu telah melompat masuk ke dalam badan Johnson pula. Dan benda ni terjadi semasa proses exorcism berlaku. Masa tu Ed Warren ni dia terdengar bunyi geraman yang kuat datang daripada bilik bawah tanah. So Ed dengan Lauren tadi tu pun pergilah kan ke bilik bawah tanah tu untuk cek. Isteri kepada Ed tu kan dia ternampak ada kabus hitam yang muncul semasa suami dia tengah berkomunikasi dengan benda tu. Pada masa yang sama si Johnson ni tengah merayau-rayau dekat sebuah perigi yang berdekatan dengan rumah tadi. Sebabnya David ada cakap dekat Johnson yang dia terjumpa benda tu buat kali pertama dekat perigi situ. Jadi masa Johnson tengah cari benda tu kan, dikatakan tiba-tiba dia telah terjumpa benda tu tengah menyurut dalam perigi. Dan tak lama lepas tu Johnson ni telah kerasukan sampailah pada hari kejadian dia telah membunuh pemilik tuan tanah tadi. Tapi ada juga cerita lain yang mengatakan masa kejadian exorcism tu, Johnson ni minta benda yang ada dalam badan David untuk keluar dan masuk ke dalam badan dia. Dikatakan Johnson ni kan bukan setakat kena rasuk waktu malam, dia juga akan kerasukan pada waktu siang. So kiranya macam tak kira masa lah. Johnson juga pernah beritahu yang dia selalu ternampak lelaki tua berjanggut putih pakai kemeja dan seluar jeans. Advance sikit Kalau hantu kita biasanya kalau berjanggut tua ni dia tak pakai kemeja, dia mesti akan pakai jubah, betul tak? So setiap kali dia nampak orang tua ni kan, dia cakap akan bunyi sesuatu yang aneh daripada loteng rumah dia. Walaupun pasangan Warrens tadi telah mengesahkan dan cakap yes, memang David ni dia kena rasuk dengan makhluk yang jahat, tapi lain pula bagi pakar psikiatri. Kalau ikut doktor psikiatri, diorang tak setuju dengan pasangan Warrens tadi. Dan dari segi analisis diorang, David ni hanya ada masalah pembelajaran. So mana ada setan-setan semua tu, David ni cuma ada masalah berkaitan dengan mental. Jadi semasa perbicaraan Johnson, Warrens tadi tu juga telah menjadi saksi. Diorang sendiri yang sahkan kepada pihak polis tentang apa yang terjadi dekat Johnson. Bukan tu je, peguam Johnson telah memanggil lagi seorang priest yang datang semasa upacara exorcism tadi untuk memberi keterangan kepada pihak mahkamah. Tapi kan benda ni telah menjadi kecaman kepada priest dan juga Warrens tadi, sebabnya diorang kata diorang ni cuma nak mengeksploitasi keadaan demi keuntungan diorang. Kononnya diorang ni macam nak jadi acah-acah penyelamat dan cerita hantu diorang tu memang betul-betul real. So pihak mahkamah pun telah menetapkan yang alasan rasuk ni macam tak masuk akal, tak logik dan tak relevan. Lainlah kalau si Johnson ni memang ada masalah mental ke apa kan, itu lain cerita lah. Akhirnya selepas 3 hari dan 15 jam perbincangan, Johnson telah didapati bersalah. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 10 hingga ke 20 tahun, tapi 5 tahun je dalam penjara dia telah dibebaskan sebab kelakuan baik. So semasa Johnson 2 tahun dekat dalam penjara, pasangan Warren sendiri telah mengeluarkan buku tentang kejadian yang menimpa dorang, especially kepada David lah. So hasil jualan buku tadi tu telah diberikan kepada keluarga David. Tapi pada tahun 2006, abang David telah menyaman Warren sebabnya dia kata benda tu melanggar hak peribadi. Dia cakap semua tu tipu je dan telah dirancang oleh pasangan Warren. Diorang jual buku-buku tadi tu hanya semata-mata untuk mendapat keuntungan daripada penyakit David yang ada masalah mental. Manakala ayah David pula dia tak pernah beritahu kepada pengarang yang anak dia ni kena rasuk. Tapi lain pula bagi side Johnson dengan isteri dia. Pada masa ni Johnson dah pun kahwin dengan girlfriend dia masa dia dekat dalam penjara. Diorang pula telah menyokong Warrens tentang kerasukan dan sepupu David tu saman diorang ni sebab nak duit je. Itu je. Complicated juga Okay guys, Nina nak tahu jugalah pendapat korang tentang kes ni. Adakah korang memang percaya Johnson ni memang kena rasuk dengan setan dan dia bunuh tuan rumah tu sebabnya setan tu suruh? Ataupun korang rasa dia jadikan benda tu sebagai alasan je? Sebab benda-benda yang menyebabkan misteri ni agak susah juga kan nak di-interpret ataupun kata apa nak disettlekan dengan menggunakan undang-undang yang orang kata apa yang waras. Sebab benda-benda mistik ni kita tak nampak kan, dia kena rasuk ke, dia buat rasuk ke, agak susah tau nak cakap benda tu. Lepas tu pula dia pula buat jenayah bunuh orang. Jadi Nina nak tahu pendapat korang boleh komen dekat bawah. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan set on notification supaya korang tak terlepas dengan video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.